Salam sejahtera kami ucapkan kepada semua dan terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nicholas kerana telah memberi kami peluang ini untuk lebih terdedah dalam penghayatan etika dan peradaban di Malaysia. Dalam pembentangan ini, ahli kumpulan yang terlibat sama adalah seperti yang disenaraikan. Kami mempunyai 9 orang ahli kumpulan. Seterusnya, tema yang kami pilih ialah teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan sosial dan tajuk yang kami pilih ialah sosial media boleh memupuk kesepaduan nasional antara kaum di Malaysia. Dalam era globalisasi dan modernisasi ini, tahap perkembangan teknologi kian meningkat. Teknologi yang dicipta oleh manusia adalah bagi memudahkan kegiatan harian manusia, keselesaan dan keselamatan manusia. Melalui teknologi, pengguna dapat menerima, menyampaikan, menyebarkan maklumat dengan mudah dan cepat. Penggunaan teknologi oleh manusia mampu mempengaruhi latar belakang sosial masyarakat. Teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT adalah sekumpulan teknologi terkini yang kini dikembangkan untuk maklumat dan komunikasi yang lebih cekap yang telah mengubah cara mengakses pengetahuan dan hubungan sesama manusia. ICT ialah teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Maklumat merujuk kepada pemindahan data dengan cara inovatif termasuk teks, image, dan audio. Komunikasi merujuk kepada penghantaran mesej. Kesepaduan nasional merupakan satu konsep terberita yang muncul apabila pemboleh ubah kesepaduan sosial berinteraksi dengan pemboleh ubah etos bangsa. Dengan ini, kumpulan kami akan menerangkan bagaimana sosial media memupuk kesepaduan nasional antara kaum di Malaysia. Seterusnya, media sosial dapat memupuk kesefahaman antara kaum kerana media sosial berfungsi sebagai medium penyebaran maklumat. Menurut kajian, internet telah menjadi medium yang paling penting dan dipercayai berbanding televisyen dan surat khabar, iaitu untuk mencari dan menyebarkan maklumat. Kepentingan internet adalah sebanyak 50%, televisyen 23% dan surat khabar 13%. Kebanjiran media sosial baru seperti laman blog, Facebook, Twitter dan YouTube dan lain-lain memudahkan suatu maklumat disampaikan dengan pantas seperti pihak kerajaan boleh menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat mengenai tentatif program aktiviti kemasyarakatan yang diadakan, karnival kesihatan dan maklumat kesihatan seperti maklumat kesihatan COVID-19 kepada masyarakat. Aplikasi berasaskan internet ini juga dapat mengurangkan banyak kos untuk mengumpul, mengedar dan mengakses sesuatu maklumat berbanding kaedah tradisional. Nama saya Rochelle Uy dan saya akan membentangkan bahagian saya iaitu komunikasi antara kaum. Menurut Ojomo define communication as the process of sharing ideas, feelings, thoughts and messages with other people. Manakala Odini identify that communication is one of the core competency that all information professional should possess. Secara ringkasnya, komunikasi merupakan satu proses di mana manusia menghantar dan menerima mesej. Ini juga bermakna komunikasi boleh didefinisikan sebagai satu proses di mana manusia berkongsi. Seterusnya, menurut Baker, beliau menyatakan bahawa terdapat 3 elemen penting dalam komunikasi, iaitu orang yang menyampai, mesej yang ingin disampai, dan orang yang menerima. Ini telah menunjuk bahawa proses untuk mengeratkan hubungan antara kaum merupakan proses yang amat senang dengan menyampaikan mesej yang positif dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya adalah dengan mempromosikan budaya kaum-kaum di Malaysia melalui sosial media. Seperti yang kita ketahui, sosial media sangatlah memberi peranan yang penting pada abad ke-21 ini. Sosial media juga membantu kita untuk memperolehi segala maklumat-maklumat yang penting hanya dengan satu klik sahaja. Antara cara untuk mempromosikan budaya kaum-kaum di Malaysia ini melalui sosial media adalah dengan yang pertama, mewujudkan satu trend di aplikasi TikTok di mana para pengguna boleh mempersembahkan tarian-tarian daripada berbagai kaum di platform mereka tersendiri. Kedua, para influencer yang berlainan kaum boleh bersatu padu mempamerkan budaya seni mereka agar pengikut-pengikut mereka boleh menyantuni etnik yang berbeza oleh setiap kaum yang terdapat di Malaysia ini.
Selain itu, memaparkan iklan yang menunjukkan kewujudan masyarakat yang bilang kaum. Media massa sering memaparkan tentang lagu kebangsaan, rukun negara dan iklan yang menunjukkan kewujudan masyarakat yang bilang kaum. Terdapat beberapa iklan yang menunjukkan kewujudan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Antaranya ialah melalui kempen terbaru Petronas, iaitu iklan teke yang merupakan kempen siri kedua semasa menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Kemerdekaan. Iklan ini jelas menunjukkan bahawa sikap saling bantu-membantu yang ditunjukkan oleh sesebuah negara walaupun berlainan kaum. Seterusnya, iklan yang mengisahkan tentang percintaan Tan Hong Ming yang juga menjadi teras iklan Petronas semasa menyambut kemerdekaan pada tahun 2007. Mesej yang cuba disampaikan dalam iklan ini ialah, dalam berkawan, perbezaan etik bukanlah menjadi halangan. Iklan ini dapat memberi impak positif kepada penonton melalui nilai persahabatan yang ditunjukkan walaupun berbeza agama, bangsa dan budaya. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa melalui iklan itu, kita dapat menarik seluruh rakyat agar dapat menerima kaum lain dan sentiasa hidup berbaik-baik antara satu sama lain. Yang terakhir, bagaimana sosial media boleh memupuk kesepaduan antara kaum di Malaysia adalah ianya boleh menggalakkan interaksi antara kaum. Media sosial memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial terutamanya di kalangan masyarakat hari ini. Dengan kewujudan media sosial, golongan individu yang pemalu atau keko untuk bergaul secara bersemuka dapat mengatasi isu tersebut dengan mudah. Dengan adanya media sosial seperti Facebook, Twitter dan lain-lain, masyarakat berbilang kaum di Malaysia dapat menjalinkan dan mengeratkan hubungan persahabatan tanpa batas. Sebagai contoh, pada tahun 2020, terdapat posting di Facebook yang tular berkenaan seorang personaliti dari Taiwan mengeluarkan kenyataan tidak benar tentang Malaysia dan telah menimbulkan kemarahan masyarakat negara ini. Antara cabaran media sosial dalam memupuk kesepaduan kaum di Malaysia adalah penyebaran info barat ataupun budaya barat melalui media sosial seperti di Facebook, YouTube, Instagram dan sebagainya. Oleh itu, penyebaran tersebut juga dapat dilihat melalui perkongsian ilmu, video animasi, pertuturan serta setiap tingkah laku yang dilakukan oleh setiap individu yang menunjukkan penyebaran info-info barat kepada rakyat Malaysia. Oleh itu, kita dapat dilihat daripada tiga aspek, iaitu cara pemakanan, adat dan perhubungan dan cara hidup. Kalau cara pemakanan mereka di barat adalah menggunakan garfu dan pisau. Oleh itu, kita dapat lihat di media sosial mereka akan ajak cara-cara untuk menggunakan garfu dan pisau untuk makan sesuatu makanan seperti steak lembu atau steak ayam dan sebagainya. Oleh itu, mereka juga menerangkan tentang simbolik-simbolik ataupun kebaikan dan cara gunakannya. Selain itu, daripada adat dan perhubungan, kita dapat lihat bahawa Barat adalah menyambut hari perayaan Kristianiti seperti Christmas dan ataupun Hari Easter. So, dalam media sosial mereka akan menceritakan macam mana perayaan mereka sambut ataupun bagaimana itu perayaan muncul serta simbolik-simbolik yang dapat mencuci minda kepada seseorang individu. Oleh itu, cara hidup mereka adalah secara bebas dan tidak terbatas. Oleh itu, setiap tingkah laku mereka adalah secara bebas. Berbanding dengan Malaysia adalah terhad dan tertakluk kepada perlembagaan. Kalau di barat mereka adalah secara bebas. Oleh itu, penyebaran tersebut akan memberi impak kepada generasi dan mencuci minda. Oleh itu, pengaruhan barat tersebut melalui media sosial, generasi akan mengikut-ikut ataupun mencontohi serta mencubainya. Oleh itu, hal ini akan menimbulkan konflik antara sesuatu kaum di Malaysia dan juga ia akan meruntuhkan kesepaduan kaum di Malaysia. Cabaran yang seterusnya ialah penularan fitnah dan hinaan berkaitan isu perkauman di media sosial yang semakin berleluasa. Kemajuan teknologi serta perkembangan yang terlalu pesat menyebabkan berita yang berbau hinaan dan fitnah melibatkan isu perkauman dapat disebarkan dengan lebih cepat dan mudah. Hal ini berisiko memudaratkan keharmonian dan menggalakkan perpecahan dalam masyarakat berbilang kaum. Sebagai contoh, petikan sidang media pembela yang kemudiannya disiarkan portal liberal versi Cina menjadi medium netizen Cina untuk mengeluarkan komen yang menghina orang Melayu. Hinaan ini berisiko menyebabkan perpaduan kaum tergugat. Kini, memang wujud individu yang memberi komen melampau di media sosial. Jika tiada tindakan, hal ini boleh mencecaskan usaha memupuk kesepaduan nasional antara kaum. Maka, setiap individu perlu bertanggungjawab untuk tidak menyebarkan isu sensitif di media sosial. Hai, nama saya Simsnuan dan seterusnya saya akan membentangkan bahagian saya, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, sosial media memainkan peranan yang sangat penting karena sosial media boleh meneratkan hubungan antara kaum seperti komunikasi dan hubungan yang kerap dapat menggalakkan persefahaman, tersirat dan hubungan antara kita. Sosial media boleh mendatangkan berbagai manfaat kepada Malaysia seperti mempromosikan budaya kaum-kaum di Malaysia dan memaparkan iklan-iklan yang menunjukkan masyarakat berbilang kaum.
Walau bagaimanapun, kita ingin memupuk kesepaduan antara kaum melalui sosial media akan menghadapi berbagai cabaran. Contohnya dipengaruhi oleh tabiat barat seperti aspek dari adab dan fitnah cyber. Kita mesti bersedia untuk menghadapan segala cabaran di luar jangkauan kita supaya kita boleh mencapai sasaran kita, yaitu mempunyai masa depan yang gemilang dan terbilang.